Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ikhwan, akhwat sidang majlisil ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, minggu dulu kita mengajar minta ujian dan kita berdoa lebih kurang Allah Ta'ala ujian. Nah, hampir nak seluruh kawasan. Bunyi kata di Malaysia pun siapa juga ujian. Alhamdulillah boleh dibuat dia minta. Lepas tu ada pokok kita minta. Nah, ada tebah jemaah bawah ni ada susu kita minta. Nah, maka Allah Ta'ala beri. Minta sudah, tak beri tak minta lagi. Nah, tak beri tak minta, minta boleh pahala. Tak boleh hujan pahala boleh. Tu ya sedap orang Islam. Tak ada tempat ni yang ditelucuk rugi ke. Tak. Ni hujan siapa sehari. Siapa orang rumah tiri mengepek pula dah. Ya tu. Supaya kan jamin dulu juga. Nah, putilah hujan rumah aku tiri. Jalan-jalan pun nak belicin. Dah lama tak hujan kan? Bila hujan kan umur tiri juga. Berkaluk letih pula dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Lepas tu jadi kita suruh baikilah umur puak-puak tiri. Kita nak minta hujan lagi ni. Minta lagi hujan lagi. Kerana apa kayu nampak duk belah puak dia tu. Sia duk tunjuk. Duk royak kita minta lah hujan. Dia pun duk minta cara dia. Kita minta cara kita. Kita minta ni sunnah. Boleh pahala. Apa kayu yang nak ujian celah ni. InsyaAllah ta'ala. Kak minta lagi. Minta seorang masing-masing minta. Tiap-tiap orang mesti nak minta Allah ma'aghithni ghaisan hani'an mari'an. Minta lah. Minta semua. Kita belakang ada doa ni tu. Kak minta turut tu. Hak gagah sikit baca terkhatik, baca dalam tebah. Gagah lagi hipung dia supaya tubik semaya di pada-pada. Tu pakak mikir tengok lagi dah. Saya tahu dah kepada Culara Menteri hari tu saya telefon pergi pada dia selalu dah supaya dia tu sebagai imam kepada kita. Gerakkan perasaan kepada orang-orang di bawah pimpinan dia dalam majlis agama Islam baik, dalam mana-mana baik. Pada bunyi ngano kata saya tak tahu, saya tinggal di Taiwan baru ni. Mau 3-4 hari celah ni. Saya tak ada ujian baru ni. Ida tu boleh mani ujian kita sekali. Jadi kepada dia klik mai ayat dia mau ayat tahu ujian lebak. Ujian lebak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah mana Allah Taala istijabahkan doa kita pada minggu yang lalu. Baiklah kita tengok ajaran kita pula, ajaran Allah Ta'ala hak dalam pengajian kita ni pula nombor 4 muka 51 dah itu. Dalam hasiah tu muka 59 dah. 59 hasiah. An kecek buku gapa lagi, buku mudarasah Quran. An ibn Mas'ud an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulu tu jadi rasulullah sini tak jauh dari mau berbaris. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
Wajidna bika ala haula'i syahida. Surah An-Nisa ayat 41. Qala kuf au amsik faraitu ainaihi tazrifan. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud, ia berkata sabda Rasulullah SAW, bacalah wahai Abdullah ayat-ayat Quran kataku. Mulai ngapa banyak Quran yang ingat. Nabi satu hari kata, Abdullah baca ke aku dengar sekali. Lalu tu Abdullah kata kepada dia, apakah patut aku membaca ayat Quran ke atasmu sedangkan Quran diturun ke atasmu? Aku nak baca kamu sedangkan Quran turun ke atasmu dah. Ini ayat katanya satu keistimewaan Abdullah. Keistimewaan Allah Ta'ala Nabi wi kepada Abdullah, suruh baca wi ke dia. Nah, lalu itulah Nabi kata, sesungguhnya aku sangat ingin mendengar ayat Quran dari bacaan yang lain dari aku. Aku nak dengar aku baca seorang. Orang lain tak aja yang aku dengar baca kat aku. Membaca sekali kat aku. Abdullah ni lah pihak anak lah dengan dia. Pihak anak dengan dia. Kata Abdullah dalam belasan tahun ya umur. Bukan banyak. Fuak-fuak nak murid lah ni. Fuak-fuak. Nah, pelajar-pelajar duduk di sekeliling Nabi. Lalu Abdullah kata, aku pun baca lah. Baca surah An-Nisa ya baca. Bersapa pada ayat. Ya baca, ya dengar, baca. Ni nak ayat kata kelebihan dengar. Kelebihan dengar ni Nabi buat contoh. Setara dia sendiri pun nak dengar dia baca juga. Sebab tu Imam Ahmad biasanya dia jarang jadi tu imam, tak ada tu imam ya. Maya tarawih orang lain tak imam, dengar, dia nak dengar, sedap dengar. Dengar sedap. Bab ayat semua dengar ni dia masuk, baca ni tu baik. Masuklah kita juga. Pas satu bateri tu lah, tubik yang masuk tu pakai bateri tu lah, dia tak gerak sikit. Tak supaya kita dengar sekarang, function dengar sekarang. Orang lain baca. Jadi ya bateri gagah. Kalau 80 bateri pakai penuh 180. Tapi kalau baca dengar 40 baca, 40 dengar, jadi tak gerak ke bahagian dengar. Sebab tu saya ada perhati dalam hidup saya rasa gitu juga. Bila kita dengar jadi makmum, kita teriak banyak pada kita jadi makmum. Email kita teriak juga apa jarang. Nah, banyak ke kita di makmum ni sikit wasa dah sampai dia dengar. Ya tak dah. Dia masuk penuh lah. Nah, tu Nabi yang nak dengar. Nah, dengar dia Abdullah. Bersapa di ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maksudnya bagaimanakah keadaan huru-hara manusia pada hari akhirat kelak apabila kami bawa datang kepada tiap-tiap umat seorang saksi dari Rasul Allah mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka, dan kami juga datangkan engkau hai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu ni. Kena tapala dia seorang lalu dah. Ya cak. Baginda berkata, cukuplah, berhenti. Ya cak. Nah, ya Abdullah berhenti. Berkata Abdullah, maka aku lihat dua matanya mengalir air mata. Nabi teriak dengan ayat ni. Sebab sakutkan dia di akhirat esok sebagai seorang rasul, mari nak jadi saksi kat atas umat-umat dia. Umat dia kafir sekerat dunia, lebih pada ke Islam. Umat Muhammad belaka kafir tu pun. Sikit lagi kena Nabi Muhammad menyaksi belaka. Ni tak tahu aku. Ni tak saya wahai Quran. Ni wahai baca Quran. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Akhirat sab belaka tu. Nah, dan dunia berkata dah, akhirat pula kata pula. Pengajaran dari hadis ni, saya bagi pengajaran sikit daripada hadis. Satu, betapa pentingnya seorang itu mendengar baca Al-Quran dari yang lain, sehingga Rasulullah SAW sendiri yang ayat Al-Quran diturunkan ke atasnya pun sangat berkeinginan untuk mendengar ayat Al-Quran dari bacaan orang lain juga kepadanya. Sama telah kita. Nah, sebab tu kalau imam baca sedap-sedap tu Allah, kalau wahai nyokeh tu imam wahai nyokeh
Ustaz berai mata. Tok Imam baca pandai ni makna cokah jiwa kita, cokah jiwa. Nah, kadang-kadang ulah. Kadang-kadang tak kena ulah, tak apa ya baca bahasa cokah. Ustaz tak boleh Nah, itu Tok Imam. Duk dah atas Tok Imam lah. Tok Imam baca dengan jiwa yang molek, sedap. Kalau Tok Imam baca, Tok Imam sendiri pun tak khabar, tak ada. Kita pun tak ada. Nah, Tok Imam tak nyokeh yang panggil. Nah, tak nyokeh. Tok Imam tak nyokeh tak gerak. Tok Imam tak khabar ke diri. Nah. Baginda berkata, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi, yakni sesungguhnya aku sangat ingin untuk mendengar ayat Quran dari yang lain, membacanya. Itu Nabi. Pak kita tak ada ingin. Oh, nak benar Nabi lagi nak. Pak kita lek sana nak. Pak tu dengar Quran. Dengar Tok Imam baca. Tok Imam pun halih ayat tu lah. Ayat tu kata ayat ni kata semaya Isya, malah ayat lain, maya ngorek ayat lain. Nah, tu. Ayat molek belaka tapi bahalih tu ya belai naik selera sikit dah gitu. La ilaha illallah, la ilaha. Kalaulah itunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran ke atasnya, maka apalah pula kita orang biasa yang terkadang-kadang tidak pernah mendengar Quran secara tadabbur dari orang-orang yang membacanya. Asalnya semua jemaah tak wahai. Tegak tak ada dah. Tak dengar langsung. Nah, hal ini para guru hendaklah insaf terhadap tawaduk Rasulullah SAW dengan anak buahnya yang bersamanya. Orang tok guru ni kena isah kata. Ya suruh budak baca ya dengar. Nak Ibnu Mas'ud budak lagi kah tu? Orang muda belasan tahun. Nah, jangan ingat atau kita tok guru dah tak dengar ke abang orang bawah dah kita jangan. Tak boleh dengar. Dengar cerita teriak Nabi. Dengar budak baca teriak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jadi pengajaran kepada orang dabar-dabar, taklah kita nak lebih daripada Nabi. Nah, tu segitulah. Itulah sebab tu kata kita kena jadi tawaduk tinggi sikit. Apa tak? Tu Imam Nawawi perkataan ni saya ambil Imam Nawawi. Ya tegar tok guru. Imam Nawawi tegar bukan saya tegar dah. Nama kata saya duk gosek orang pula dak Imam Nawawi kata indah. Tu dia. Dua, betapa besarnya kesan di jiwa seorang mendengar bacaan orang lain kepadanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sewaktu baginda mendengar ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya ni cuk penting Nabi pun tak apa. Tak boleh dah. Nah, ingat pada hari ini Allah sebab ingat pada umat dia kena jadi kafir, ya hitam jadi puak kafir. Ini Islam. Nah, itulah di antara tujuan mendengar baca ayat Quran dengan cukup tadabbur, iaitu bertambah iman. Iman ni biar naik supaya air iman. Air ni supaya air. Iman supaya air. Sampai lipoh. Dari lipoh pernah tubik ke mata. Iman ni lipoh pernah tubik ke. Tu peranan baca Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, bertambah iman. Ya tambah gak lipoh tubik ke mata. Itu dia seperti keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Abdullah. Nah, menurut riwayat Abdullah, faraitu ainaihi tazrifan, maksudnya maka aku lihat dua mata Rasulullah Rasulullah tazrifan sallallahu alaihi wasallam, mengalir air mata. Nah, la ilaha illallah. Demikianlah dikandaki dari suasana halaqah tadarus Quran. Ni faedah kita tadarus Quran. Dan baca itu dengar. Nah, kita baca dan mendengar supaya kesan membaca dan mendengar Quran secara faham mengenai hak-hak akhirat dalam menambah iman dan melembut hati sampai menangis dan bersedia untuk menerima ajar Allah yang maha sempurna. Itu kehabah lakah Quran kita. La ilaha illallah. Kelima pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Quran ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Inna hadzal Qur'ana
huwa hablullahi alladhi amara bih wa huwa an-nurul mubin wasyifa'un nafi' ismatun liman i'tasama bih wa najatun liman tamassaka bih la ya'wajju fayuqawwamu wa la yazughu fayusha'abu wa la tanqadi ajaibuhu wa la yakhlaqu an raddin utluhu fa inna Allah ya'jurukum likulli harfin 10 hasanat lam aqul lakum alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Hadis ini dia sahih, sanad sahih. Musannaf Ibnu dari Abdul Razzaq rakam 1017. Maksudnya sesungguhnya ini Quran adalah hidangnya Allah, hidangnya ida samrap Allah Ta'ala sedia untuk kita nak makan dalam Quran. Makannya kita Quran. Kita dah ada ida lain. Maka pelajarilah kamu dari hidangan itu sekadar kamu kuasa. Pelajari hidangan. Ia adalah cahaya yang terang menerang. Quran itu cahaya yang terang menerangkan pula. Penyembuhan yang manfaat. Quran sembuh. Siapa yang berpegang dengannya adalah dijamin terpelihara dari kerusakan. Jamin. Siapa yang berpegang teguh dengannya adalah jamin selamat. Selamat dia pegang Quran, tak sesak. Aku sesak lah. Al-Quran tidaklah belak yang perlu diperbetul. Tak ada berhajat pada betul dia. Tidak menyeleweng yang menimbulkan pecah-pecahan. Tak. Tidak habis-habis kebaikannya. Tak habis. Tidak jadi buruk lapuk oleh banyak-banyak penolakannya. Orang nak tolak nyakna ya tak buruk Quran. Orang nak engkar lah dunia senyap mana sekerak dunia lebih engkar Quran. Ya tak buruk, tak buruk. Duk macam situ. Tak ada podar. Tak ada kelabu. Tak. Itu dia. Oleh itu bacalah Al-Quran. Ni Nabi kata belakang ni, fak kita kat dengar Nabi dah. Bacalah Quran kerana sesungguhnya Allah memberi ganjaran kepadamu atas bacaannya pada tiap-tiap huruf itu 10 kebaikan. Lah mana suruh betul mana? Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi 30 kebajikan sini. 30 kebaikan. Alif lam mim boleh 30 lah. Itu kelebihan baca Quran. La ilaha illallah. Itulah hakikat Quran, iaitu selaku hidangan Allah yang tersaji segala macam ilmu yang manfaat bagi keperluan hajat manusia di setiap lapangan hidup. Karena Allah yang maha adil, beliau bukanlah sekadar mencipta manusia kerana dia dibiarkan hidup tanpa peraturan dan cara hidup yang memaju dan memeliakannya sama ada di dunia apalagi di akhirat kelak yang kekal hidupnya. Bahkan Allah sediakan Al-Quran selaku tali Allah yang mengikatkan hambanya dari penyelewengan, cahaya yang menyuluh jalan, penyembuh kepada penyakit-penyakit, Quran belakang, penyelamatan dari bahaya-bahaya dan keterpeliharaan dari segala bentuk kerusakan dunia dan akhirat. Kerana isi kandungannya amatlah benar, baik, manfaat dan lurus. Itulah Quran. Alhamdulillah. Hadis ini memberi isyarat bahawa di antara cara mendapat manfaat dari Quran ialah berhalaqah di keliling hidangan Al-Quran yang maha berkat. Wa halaqah Quran di tengah maka baca Quran. Allah. Bawalah dengan anak-anak kita kita dah. Hadis ini memberi isyarat bahawa di antara cara mendapat manfaat dari Quran ialah berhalaqah. Wa wong halaqah ni wa wong di keliling hidangan Quran yang maha berkat. Ni anil Aswad ibn Hilal qala li Mu'adz bin Jabal ijlis bina nu'min sa'ah, wa fi riwayatin lahuma kana Mu'adz bin Jabal yaqulu lirrajuli min ikhwanihi ijlis bina nu'min sa'ah fayajlisan yatadhakaran Allah wa yahmadanihi. Hadis musannaf Ibnu Abi Syaibah 30
nombor 30363. Nah, 30,363 nombor ya. Ibnu Hajar kata hadis ini hadis sahih. Nah, maksudnya daripada Al-Aswad Ibnu Hilal, ia berkata, Mu'adz Ibnu Jabal telah berkata kepadaku, marilah duduk bersama supaya kita meningkatkan iman sekejap melalui Al-Quran dan zikir. Mari taduk start. Dan pada satu masa dulu tu ya, Quran tak ada sebuah-sebuah kita ni. Quran ada oleh dada dah. Nah, pada satu riwayat berkata Mu'adz kepada salah seorang dari saudaranya, marilah duduk bersama supaya kita meningkatkan iman sejenak. Lalu keduanya duduk berzikir mengingati Allah serta bertahmid memuji Allah Ta'ala. Berkata Ubadah Ibnu Samit, apabila mana-mana sahabat hendak keluar berdakwah di luar kota Al-Madinah, untuk berdakwah, keluar dakwah nah, mereka selalu adakan kerusuh Al-Quran. Ni Ubadah kata, kerusuh Quran tak ada dah, kitab lain, pelajaran lain tak ada dah, Quran sekarang. Dari para qurra Al-Quran, kak baca Quran bakal reti, puak ya baca tu reti lah. Dan para sahabat selalu membaca Quran dengan suara yang nyaring dalam masjid Al-Madinah. Kak baca Quran bakal sahabat, walaupun Quran tak ada tu, baca dalam dada ingat. Sehingga Rasulullah SAW memerintah supaya perlahankan suara sedikit. Nabi masuk pergi pakai baca yo. Nabi kata kau sikit. Nah, kau sikit. Itu tanda kata puak dia ni selalu duduk baca Quran lah sedikit. Nah, alhamdulillah masa dulu tak ada Quran lah, ni ada Quran, kau mudah lagi. Nah, insya-Allah taala. Demikianlah di antara sunnah hidup para sahabat radhiyallahu anhum sebagai angkatan contoh pada umat Islam selepasnya. Pakai baca Quran belaka, jangan tak baca Quran. Sahabat dulu baca Quran sekarang. Tak ada baca surat lain, tak ada surat lain. Tak ada surat lain. Jadi hari ini kita tak ada lagi baca surat lain, tapi kita sakit hatinya tak baca Quran, baca surat lain belaka. Nah, kita kena baca Quran. Nah, dalam semaya fardu, semaya qiyamul lail. Nah, bukan qiyamul lain. Nama ya atau budak-budak lah ni qiyamul lain. Ya ada lain lagi sah lagi. Lain tu main komputer dalam telefon, ya ada line satu rabot line ni sama. La ilaha illallah. Darah sungguh. Main siapa aku belah aku satu nu ya. Ada segala dunia lah line. La ilaha illallah. Baca apa? Demi mengangkatkan taraf iman mereka. Baca Quran tambah iman dan membaharui iman mereka dengan Quran dan zikrullah. Kerana sesungguhnya pembaharuan iman itu adalah iman. Nah, baharu iman tak adalah iman. Dan sebaik-baik azkar zikrullah ialah membaca Quran. Imam Nawawi kata afdalu zikrillah tilawatul Quran. Imam Nawawi kata tu dah dalam azkar dia juzuk muka surat 101. Tu insya-Allah kalau kita nak berzikir kepada Allah, nah pakai kata afdalu zikri la ilaha illallah, berjalan juga la ilaha illallah tu apa Quran. Nah, Quran dah la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah la suratu Muhammad. Apa itu? Akhir sekalinya dalam mengenai ingat tajuk ni 3 poin ni, bertawasi dengan al-haq dan as-sabar. Di antara program dalam halaqah Qurannya ialah saling berwasiat di antara satu sama lain dengan al-haq dan sabar. Ini isi Quran bukan? Isi dalam halaqah Qurannya iaitu kita tu tujuan diturunkan Qurannya iaitu gapo dia hak 3 ni sakut pak dengan gapo? Cara untuk mencapai tujuan diturunkan Quran bukan? Kita ini cara setengah daripadanya siapa tujuan Quran pakai wasiat, pesan memesan, nah nasihat-nasihati dengan kebenaran daripada Quran dan dengan sabar dengan Quran.
Firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat ni mari kita pakat beramal, jangan sekadar baca saja, beramal. Lah nak beramal. Maksudnya demi asar, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi belaka, kecuali orang beriman, orang beramal soleh, orang yang saling berwasiat dengan benar, dan orang yang saling berwasiat dengan sabar. Itulah 4 rukun boleh mengeluar manusia daripada rugi. Kalau tak ada 4 ni, mana rugi kita? Kalau beriman saja, tak ada beramal, rugi. Kalau beramal saja, tak ada wasiat, rugi ke? Ya tak naik. 4 ni ada hubungnya. Iman berhubung dengan amal, amal berhubung dengan wasiat, wasiat dengan benar. Tak ada juga wasiat benar kalau tak ada wasiat dengan sabar. Sebab nak rongrak kebenaran itu kena sabar. Tak ada sabar tak boleh terima kebenaran. Kalau tak ada kebenaran, tak ada amal soleh, tak ada iman. Yang berhubung. Yang berhubung. Dengan itu nyatalah bahawa saling berwasiat dengan al-haq dan as-sabar adalah di antara rukun-rukun hidup bahagia bagi manusia yang tidak akan rugi. Manusia tak serugi, kena ada sama ni. Pak kita ada wa'ada ni, tak. Ada, dia pakat manusia. Ibrahim royak pada Yusuf, Yusuf royak pada Ibrahim, tak ada. Nah, tak ada tahu tak ada anu. Mokpak lagi tak ada berlaku benda lah ni. Nah, al-haq ni itu bagian dalam Quran, bukan main-main. Jadi kita kena ada. Bahkan ada ni kena ada halakah Quran. Mu baca ayat sikit, aku ayat sikit. Mu baca Quran. Mu baca ayat sakut benar, mu baca ayat sakut pak dengan sabar. Gitu. La ilaha illallah. Maka sebaik-baik cara untuk lahirnya kenyataan saling berwasiat dengan al-haq dan as-sabar ialah satu di antara satu sama lain ialah melalui halaqah Quran. Kalau halaqah Quran, halaqah Quran tak ada lagi. Sebab al-haq tak mari mana kalau halaqah Quran. Baca Quran tu baca al-haq dah. Baca Quran ialah baca al-haq. Nah, patu suruh pakat sabar ialah tawasaw bis sabr. Kerana Al-Quran adalah sebaik-baik sumber al-haq dan as-sabr. Bahkan menurut kenyataan hidup manusia di zaman sekarang, kalau tidak ada halaqah Quran, maka hampir-hampir mustahil berlakunya saling berwasiat dengan al-haq dan as-sabr di antara sama Islam. Tak ada tempat lain. Tak ada, tak biasa. Jadi ya tawasi ni ya kena letak-letak. Ibrahim royak pada Mahmud, Mahmud royak pada Ibrahim. Tak ada kata Ibrahim royak Mahmud saja tu, tak ada tawasi lagi. Kalau tu yang panggil ngajar. Sebab saya duk ngajar ni bukan tawasi. Tawasi kena dalam halaqah. Nah, pakat nasihat muku, aku nasihat kamu, kamu nasihat aku. Halaqah. InsyaAllah ta'ala itulah pentingnya nak jadi hidupkan halaqah Quran. Itulah kita pada hari ini. Kita sekat tu jadilah. Nah, kita ngaji, kita ngaji minggu depan pula insyaAllah. Usikum ayya ibtaqallahi azza wa jal wa bita'ati la'allakum tuflahun. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.